Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahu qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Sehinggalah perkataan pengarang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, adakah kamu tidak merasa malu dan tidak merasa bosan dengan mana-mana orang dari kalangan kamu yang membenarkan isterinya keluar di antara kaum lelaki di dalam keadaan isteri itu memandai kepada mereka laki-laki dan mereka laki-laki itu memandai kepadanya kepada isteri. Lalu ni kita dok sebut di antara maksiat yang dibuat oleh seorang perempuan dipanggil isteri. Iaitu antaranya perempuan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa izin suami. Kerana perempuan ni mesti disembunyikan. Jangan kita dedah ke dia kepada pandangan lelaki selain daripada suami. Maka antara cara ataupun keadaan yang menyebabkan isteri itu terdedah kepada pandangan laki-laki lain adalah ia keluar daripada rumah. Maka mesti kurang keadaan isteri berada di luar daripada rumah. Sebagaimana isteri itu wajib menjaga tubuh dia daripada dilihat oleh laki-laki, maka hak moleknya jangan ia keluar daripada rumah kecuali ada urusan yang penting. Kalau nak keluar, berarti dia terdedah kepada pandangan lelaki, maka kena minta izin daripada suami. Biarlah dia kata, saya dah tutup aurat, betul. Tetapi afdal moleknya jangan ia keluar daripada rumah. Katanya Nabi, mu tak rasa bosan, mu tak rasa malu kau mu nak tengok orang-orang yang membebaskan, melepaskan isteri dia keluar daripada rumah, membenarkan isterinya keluar kepada kawasan orang jatuh,
tanpa dia rasa bimbang, tanpa dia rasa bimbang, tanpa rasa tak ada masalah isteri dia keluar di kawasan orang laki-laki. Maka lelaki yang jenis lagu ni dipanggil lelaki dayus. Dayus. Bahasa Arab kata dayus. Dayus ni apa dia? Seorang lelaki yang tidak rasa ataupun membenarkan ataupun tidak melarang isteri dia ataupun ahli keluarga dia yang perempuan membuat benda yang tidak senonoh. Tak tutup aurat, maka dia abai dia tu dayus. Suami dia dayus kalau isteri tak tutup aurat, suami biasa dayus. Isteri keluar daripada rumah tanpa izin, keluar saja, suka berada di rumah, di luar rumah berbanding di dalam rumah, maka suami itu dayus. Lah ni kita tengok lelaki-lelaki kita lagu mana dengan perempuan-perempuan dia. Dayus kau tidak dayus. Patut apa kaitan dayus dengan tidak dayus? Ikut hamba lah. Gini. Dayus ni Nabi kata tak boleh masuk syurga. Tu saja. Demo rasa ada kaitan kodok dengan demo. Tetapi Nabi kata lelaki jenis dayus ini, buat kita panggil dayus juga. Dayus molek. Bahasa Arab dayus. Nabi kata tak boleh masuk syurga, hak penting. Berarti demo tak boleh masuk syurga. Tu ke? Tak ada kaitan, kalau ada kaitan dengan demo, hak penting suami-suami yang dayus ini tak boleh masuk syurga. Tu dayus. Yo, suami ni kalau hak sebenarnya molek sunat bagi suami cemburu. Kita tok lelaki ni kalau bini kita keluar daripada rumah, gi jalan, kita tengok orang jatuh tengok kita rasa bimbang dah, rasa air tak sedap, rasa cemburu. Kita becek dalam handset bini kita nampak ada telefon orang jatuh ni. Sunat kita lagu tu, cemburu. Tetapi makruh bagi perempuan cemburu. Cemburu makruh perempuan. Sebab apa? Masalah. Kerana apa? Kerana lelaki biasa urusan dia orang luar. Maka kalulah isteri itu sunat cemburu sudah, tak boleh hidup dia. Dia duduk dalam rumah. Tok lelaki dia duduk luar. Selok dia. Wasuah duduk sebentar telefon. Tok lelaki hamba dengan siapa dia tak tahu. Kai wasuah telefon petang ni. Maka jadi masalah. Tak sunat bagi isteri itu cemburu. Makruh bahkan. Kerana standard dah lelaki tu dia duduk di luar. Maka kalau kita kata sunat bagi isteri itu cemburu, selok dia. Dia duduk rumah, tok lelaki dia lepas daripada pandangan mata dia. Tetapi bagi lelaki sunat cemburu. Kerana dengan cemburulah dia akan menjaga wanita dia. Sama ada dia jaga isteri dia, dia jaga mak dia jaga kakak dia jaga adik dia dengan cemburu. Adik kita tubik luar pada rumah, bimbang kita. Jatuh mana tengok tak tahu. Nampak, biar ada perasaan lagu tu, baru ada perasaan nak jaga wanita. Sebab itulah orang lelaki yang tidak ada perasaan cemburu, lelaki ni dayus dipanggil. Tak ada perasaan langsung pakai biar lepas. Bini kita bayar mas kahwin, tiba-tiba duduk buang jatuh tepuk tapa di pejabat. Allah. Kita duduk rumah. Dia duduk tepuk tapa dengan orang jatuh, pakai baju comel-comel, pakai baju ketak-ketak, semak-semak, comel-comel, bau wangi. Duduk dengan jatuh lain. Boleh dia lapan je duduk pejabat gitu. Tok lelaki tanya dia, gapo dia? Tak tahu dak main haji gitu. Tak suruh langsung. Gapo dia untuk lelaki kau gapo? Ke tidak masa menikah mu janji nak jaga perempuan tu. Dayuh mu kata. Biar rasa gak ai tahu ambon. Biar rasa tu. Tu penting laki-laki tu kena ada. Maka antara benda yang menyebabkan lelaki itu dayus, makan makan benda kotor ataupun mudah makan daging khinzir, makan babi. Yang pun tak je makan benda-benda lagu tu. Munasabah apa kamu? Benda-benda ada hak beheh-beheh babi ada dalam tu. Maka antara tabiat babi ini khinzir lah, babi super tulur ya. Yang tidak ada kepada binatang lain, dia ni dayus. Mudah sebut. Kalau rima, bini dia napa biarlah. Dia tak nikah juga, dia pun zina juga.
Tetapi dia reti jaga tino dia. Binatang lain, jantan sama jantan tak sih. Kecuali seekor saja binatang spesies, dia babi. Jantan sama jantan pun dia layan, jantan sama tino. Sebab tu dia tidak ada perasaan dayus. Dia sebab dia ada dayus. Dia tak ada perasaan, gapo? Ikutmu lah nak pergi dengan siapa-siapa dia. Maka lah ni kita tengok semakin nipis perasaan cemburu, semakin tebal perasaan dayus lepas isteri lagu ni kerana makan ni. Kena jaga makan ni kerana lama-lama kita akan terkesan dengan apa yang kita makan. Sebab tu Nabi kata dalam Quran pun ada kata makan benda molek wa'mal solihat. Makan benda comel, lepas tu beramallah dengan amalan yang soleh. Makan benda molek, baru beramal soleh. Kerana apa? Kerana makan molek itu memberi kesan kepada amal yang soleh. Dan telah datang suatu hadis daripada Nabi SAW dengan sabdanya, yastaghfiru lil mar'ati al-muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa. Wal hitanu fil ma'i wal malaikatu fis sama'i wasyamsu wal qamaru madamat fi ridha zawjiha wa ayyuma imra'atin asad zawjaha fa 'alaiha la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wa ayyuma imra'atin kalihat fi wajhi zawjiha fa hiya fi sakhatillah ila an tudahikahu wa tastardihi wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi izni zawjiha la'anat hal malaika hatta tarji'a. Maksudnya sesungguhnya perempuan yang mentaati suami itu, suami isteri-isteri yang berjaya mentaati suami, balasnya dia di atas muka dunia lagi. Dunia ni, gapo dia kah kelebihan, keistimewaan seorang perempuan yang taat kepada suami dia. Sekalipun suami dia orang biasa, sekalipun suami dia orang tak baik, kita jangan buat alasan suami baik baru saya taat, suami tak baik saya tak taat. Tak wajib. Hak penting dia suami kita kena taat kepada dia. Dia tak taat kepada Tuhan, dia tak semaya, masalah dia dengan Tuhan. Jangan buat masalah kita dengan dia pula. Dia bersalah dengan Tuhan, silap dia lah. Kita dengan suami pula, tu hak kita. Kita kena taat dia selama mana dia tidak mengarah kita kepada maksiat. Kalau dia kata awak pakai baju ketat tubik luar, tak boleh, saya tak boleh taat. Awak jangan semaya, tu tak boleh taat. Dia tak semaya tu lohdi, tu masalah dia dengan Tuhan. Masalah kita sebagai isteri, tok laki kita gana-gana pun kita kena taat. Jangan buat alasan hanya suami yang baik sahaja baru kita boleh taat. Kalau lagu tu ke, boleh tahan awak alasan lah kitanya. Boleh tahan awak alasan lah kita. Hak ni taat ke, hak ni tak si taat. Demo tak juruh lah mana, hamba malah taat ke demo. Ya badi tak si taat. Hak ni tak si taat ke Tuhan, hak ni tak si taat ke suami. Sopo salah belakon-lakon. Perempuan yang mentaati suami itu diminta ampun oleh segala burung-burung yang terbang di udara. Tengok. Khamak tak khamak perempuan yang mentaati suami dia, maka khah Tuhan pemberian khah iaitu semua burung-burung hak terbang di langit tu duk minta istighfar kepada dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa perempuan fulan bin fulan, dia taat kepada suami dia. Berapa ekor burung? Tak tahu, dia mau kira sendirilah burung hak terbangnya. Hak burung hak tak terbang, burung dak atas pokok, burung jalan slow-slow, sopolah semua jenis kategori burung. Tak syarat kena terbang apa cerah. Tanya terbang ada. Segala ikan yang ada di dalam air, Allah, segala ikan duduk dalam air, duduk minta maaf kepada orang yang taat kepada suami. Ikan ni binatang yang tidak ada lidah, katanya ulama. Dia tak boleh kecek ikan ni. Yang bunyi sorok, gitu ya. Ada kata binatang yang tak boleh nak kecek. Ikan dia tak boleh kecek. Jarang kita dengar kecek kali ikan.
Kecuali ikan lumba, kau gapo dia tak tahu bunyi suara kau gapo dia. Tetapi ikan ni binatang tak kecek. Binatang hok tak kecek pun minta istighfar kepada seorang isteri yang taat kepada suami. Setara tu. Hok binatang hok suara derah lagi supaya pelakar macam-macam gajuh gapo dia so tak kira. Binatang hok tak ada lidah katanya ulama pun hok tak kecek. Sebab biasa standard ikan dia senyap. Jarang kecek. Kalau binatang lain mungkin bunyi suara. Tapi ikan ni jarang bunyi suara. Tak tahu kau ikan ada bunyi ikan selayar. Selayar. Ada bunyi selayar. Kau ikan jaket besi, bunyi jaket besi, kau cencaru. Tak ada. Maka binatang hok jenis lagu tu pun minta maaf nak katanya. Pahai ikan dalam air ni tak ada lah. Ya hok paling banyak sekali binatang hok terbang. Binatang hok atas darat capur hanya 1/10 saja. Bandingnya binatang hok duduk dalam air. Binatang atas darat semua jenis gajah, bewok, gapo dia semua 1/10 daripada binatang hok duduk dalam air. Binatang dalam air ni semua jenis. Tak tahu nak erti nak royak 1/10 daripada binatang terbang. Jenis burung, jenis unggah, jenis gapo. Hok paling banyak sekali binatang terbang. Tu kaedah dia. Segala malaikat yang di langit Allah tak ada apalah. Maka malaikat-malaikat ini kalau makhluk Tuhan tu 10, kalau makhluk Tuhan ni 10 jenis, 9 tu malaikat dah. Satu baru kosi binatang, manusia, jin, hatu, gapo dia raksasa, kau gapo dia dak dalam satu ni. 9 tu malaikat saja dah. Maka bukan seorang malaikat, bukan malakun, malaikatun, jamak daripada kalimah malakun, yakni malaikat minta maaf juga kepada isteri yang mentaati suami. Allah bahagianya lah kita deh. Kita tak payah sebut astagfirullah. Makhluk-makhluk lain tolong minta istighfar kepada isteri yang taat kepada suami. Hak nikah untuk dia. Kalau dia semaya pahala lain pula, kalau dia berzikir pahala lain pula, kalau dia selawat pahala lain pula, kalau dia buat kerja lagu ni khidmat boleh pahala lain pula. Hal tu dak, hak nikah untuk dia taat saja. Di samping boleh pahala kalau dia berzikir, dia semaya, hak tu pahala lain pula. Cara kau anak pahala lain pula. Ni pahala taat dengar kata ya. Dengar kata suami, hak jangan hak benda haram lah. Maka ni balasan dia. Matahari dan bulan Allah. Matahari minta istighfar kepada seorang isteri yang taat Tuhan. Taat kepada suami. Bulan tengah hari matahari, malam bulan. Nak kata 24 jam makhluk Allah Taala duk minta istighfar kepada dia. 3 orang, 4 orang, 1000 orang, 1,000,000 orang, tak tahu berapa. Tidak kau bahagia hidup. Selama mana ia di dalam keredaan suaminya. Selama mana isteri itu duduk dalam redha suami dia. Sekalipun dia tahu apa dia. Bini duduk tidur ya. Tapi tok lelaki dia kata, tidur dah lah. Cikmu duduk tidur dah apa tahu letih kali dia. Tahu kerja gapo tapi dia tidur, suami dia tu redha. Hidup saja ya. Biar suami kita suka, kita redha kita, ni habuai dia. Suami kita tak minta maaf kita. Tak ada lepas pada semaya, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa isteri hamba ni. Tak ada, jarang buat kita ni. Buat kita galik dak minta pitih ya buat gitunya. Istighfar kat bini dak, tak apa. Makhluk lain tolong istighfar kepada bini yang taat kepada suami dia. Duduk dalam redha, tak syarat kata buat kerja, tak syarat kaca air ikut suami, tak syarat. Asal suami tu redha. Tak sebab apa dia? Abang tak minat, awak duduk saja ya kata. Tak sih kau buat apa dia, menanak apa dia, tak payah tayar. Abang makan angin gitu ya, tak ada masalah apa dia. Suka abang dia, tak apa, penting redha abang. Anak lagu tu. Dan mana-mana perempuan yang menderhakai suaminya, pula ni lawan dia. Maka kelebihan dia besar perempuan yang taat Tuhan. Sebab tu payah nak buat. Sebab pahala dia terlalu besar. Akhirat tak sedok kecek. Ni hak dunia baru. Masuk atas muka dunia boleh rasa dah.
Manakala perempuan menderhakai suami maka dilaknati Allah Ta'ala. Sudah. Tuhannya supoh kakak nak. Tuhan kata mu jauh daripada kasih saya aku. Tu laknat dia panggil. Laknat ni makna dia. Tuhan jauh ke kita daripada kasih saya dia. Kita Tuhan cara juga. Orang kafir Tuhan cara. Hok makan nasi kat orang kafir Tuhan juga. Setan boleh hidup lah ni. Iblis tu boleh hidup tu. Dajjal boleh hidup. Ya'juj Ma'juj boleh hidup. Siapa dia cara? Allah Ta'ala juga cara. Tapi benda-benda lagu ni Tuhan tak sayang. Cara supaya kita lah ada anak ni. Anak kita juga we makan tapi hok ni tak dengar kata we makan lagu tu. Nak makan. Tapi kalau hok dengar kata, kita we makan lagu lain. Kita sayang lagi. Begitu juga makhluk Allah Ta'ala. Kalau tak dengar kata Tuhan, dia Tuhan wak jauh daripada kasih sayang dia. Satu tempat saja Tuhan letak. Tuhan kumpul ke semua makhluk dia, jin dan manusia saja. Jin dan manusia yang tidak dapat kasih sayang Tuhan, Tuhan akan kumpul ke pada satu tempat dipanggil neraka. Situ duduk dia. Tak sudut koyalah kata apabila Tuhan tak suka pada kita, dia tak akan bubuh di dalam nikmat dia, dalam syurga dia akan bubuh dalam neraka dia. Tu tanda dia nak jauh ke kita daripada kasih sayang dia. Apabila Tuhan sayang, Tuhan akan letak seseorang tu dalam satu tempat juga. Tanda dia tu sayang lah ke mana? Dia akan beri nikmat kakak nak tempat tu dipanggil syurga. Dan para malaikat laknat juga. Suami tak sedok kira dok menyopos macam dah. Allah bahasa teno ni kata tak masuk. Ambo kelik lapar teh kedarah ya Rabbi. Lama mana menikah cakap tak reti gula goni. Hok ni tak reti duk sungguh. Okey. Tak pandai lah be. Kali sehari pertama tak apa lagi. Kali kedua tak pandai. Gora. Suami ketar tu nak marah. 2 hari dah. Tak reti kakak ni masuk rupanya. Seminggu 2 minggu kak. Mai makan nasi kedah. Baik aku nikah dengan janda kedah tu kata. Dia layan ambo we makan nasi siap senyum sengih gapo dia. Sedapnya makan nasi kat janda kata. Bini tak je masuk. Tiba-tiba apabila tok lelaki terikat telinga ke janda tu, mungkin masuk sedap janda ke. Marah pula. Dia tak ajing, masuk pun tak ajing. Lepas tu nanok pun tak ajing. Rebuh air pun tak ajing. Pakai pun dia. Tak ada apa dah lah. Manusia tertarik dengan orang yang baik layannya kepada dia. Jadi kalau kita layan dah suami kita molek dah, dia tak kenal lagi kita, hal tu tak salah halik kita dah. Tetapi kalau kita layan serba salah, hal tu kena cek lah. Kena cek. Dan juga manusia sekaliannya turut melaknati perempuan yang derhaka kepada Tuhan. Manusia pula laknat dia. Orang-orang mukmin tak suka kepada perempuan-perempuan penderhaka. Tanyalah siapa-siapa dia pun, orang kafir pun tak suka. Jadi orang yang tidak taat kepada suami bukan kata Tuhan, bukan kata malaikat, manusia tengok pun Allah kesian aku tengok kamu kata. Tiap-tiap hari main makan kedah, mepeh baju tak gosok goni lah Allah kata. Bini mu duk agak apa dia tahu duk main TikTok, ya Rabbi. Beratlah kata lagu ni. Kita tengok pun nyanyo. Malaikat Tuhan lagi-lagi lah kata tak ada apa dah bini lagu ni. Tapi benda ni payahlah bagi isteri, benda ni paling payah sekali. Kalau suruh buat kerja lain rajin, suruh taat, Allah ada masalah selalu. Kerana apa? Kerana ni lah pintu syurga neraka dia. Dan mana-mana perempuan yang masa muka di hadapan suami dia. Masa muka. Bapa? Tak tahu. Tak beli glamour. Sebab tak beli glamour. Sebab hak tak munasabah lah. Lainlah kalau hak munasabah. Bapa demo lagu ni. Tak tahulah be jatuh ke apa dah. Jatuh orang tua dulu panggil kisare batu atas kaki. Hanya tepik sungguh. Masa sungguh muka dia. Ulama kata kalau perempuan itu bermasa muka ketika dia mari kota.
maka dimaafkan. Kerana hak ini menyebabkan perempuan tidak stabil perasaan dia. Dia mari perasaan kotor, maka dia jadi cepat terasa, cepat nak marah, dimaafkan. Jadi nusyuh, jadi deraka dak. Sebab nak kata guana keadaan dia pada masa. Tapi kalau dok biasa suka, tak ada sebab gapo dia masa, tak ada masalah. Maka perempuan itu di dalam kemukaan Allah Ta'ala hingga ia suka dan diredainya perempuan itu. Sehingga dia buat suami dia suka dan dia buat minta redha daripada isteri suami dia. Be redha lah kok saya be minta maaf lah be tak tahulah saya gapo dia tak tahulah. Saya serabut minta maaf lah kecek kasar dengan abang. Kita tak layan saat ni abang kata air tak ada nak buat minta maaf kita kaluk kau gapo dia. Minta maaf. Minta redha tok laki kata tak apa beres. Mana-mana perempuan yang keluar daripada rumahnya tanpa keizinan suami dia. Berarti kita sebut dah. Isteri-isteri itu adalah muka kepada suami. Kena jaga diri dia. Kerana apa? Dia menunjukkan air muka suami dia. Kalau suami isteri duduk jalan tobek kono tobek ni supaya tak ada tok laki, seolah-olah suami dia tak ada maruah. Bini mu duk mai kata pelik sungguh kata. Gi derak kau tu gi shopping gi goni mu duk mana? Tidak kau dia bawa air mukamu. Maka kalau dia keluar kena tengok. Kalau ada syarat cukup molek dibenarkan. Kalau tanpa izin tak apalah. Kalau dengan izin tak apalah. Kalau sekali pun cukup syarat, suami dia kata tak pergi. Jangan duk kacau gi. Nescaya sekalian malaikat melaknatinya, yakni perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami. Hingga ia pula. Ia tubik berapa je? 2 je, 3 je. Malaikat duduk laknat lagu tu lah. Selamat tak selamat perjalanan dia. Takut berlaku benda-benda yang tidak comel. Keluar seorang isteri tanpa reda suami dia, tidak mendapat doa daripada suami dia, bimbang takut berlaku suatu yang tidak molek. Kalau berlaku pula aksiden, takdir nyawa mati dalam su'ul khatimah. Mati di dalam maksiat kepada suami kerana keluar tanpa izin. Nyanyi lagu tu. Dan telah datang suatu hadis daripada Nabi SAW dengan sabdanya, maksudnya 4 bagai daripada perempuan isi neraka. Katanya Nabi, 4 perempuan jenis perempuan ni semua ahli neraka. Jenis perempuan lagu ni semua ahli neraka. 4 jenis. Pertama, jenis lagu mana perempuan ahli neraka? Perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Mulut leza. Mulut pedah. Mulut supaya pisah pedah orang tua panggil. Kalau kita tak kebar agak kena semacam lah. Luka semacam lah hati kita. Mulut kecek ya Rabbi. Muka comel. Tapi mulut ya Rabbi. Kalau orang tak sabar agak bunuh diri. Gapa dia? Jikalau suaminya gaib daripadanya, maka tiada dipelihara akan dirinya. Ni perangai dia lagu mana? Jika suami tak ada di rumah, nya kecek ngajatan, nya tubik tanpa izin, tak jaga maruah diri dia sebagai seorang isteri. Dan jikalau suami dia hadir, suami dia ada di rumah, ia menyakitinya dengan lidahnya, kecek kasar dengan tok lakinya, sopohnya panggil tu pokmu tu. Pokmu. Nampak bila cikmu nak mampu. Yo kecek lagu tu. Kecek kasar-kasar dengan tok laki dia. Nyok panggil orang hutan lah untuk laki dia. Macam-macam jenis. Ni. Ketika kita tak ada, dia tak jaga diri dia. Ketika kita ada, nyok pakat kecek Allah. Panas pedih untuk laki dia duduk dalam rumah. Baik amo duk buat kedai kopi. Sedap buang dengan saing lagi duk main kedai kopi. Lepas tu kelik rumah. Buka pintu, tak ada assalamualaikum. Mari mana kakak tu? Allahu Rabbi kena dah sebut. Puas dah main haji. Makanlah papai haji tu. Tak cek dah onyok kecek Allah. Tak ada nak duduk suruh panas pedih pakai nak tidur selalu. Nak tidur tak saya dengar tu hamba kecek tu. Nak tidur nak tekuk badak dia. Abi Allah nak tidur tu. Gosok kali mati awal tok laki. Kalau boleh bini lagu ni mati awal, naik darah tiba-tiba. Kalau tak gila mati awal. Tentulah kalau boleh bini lagu tu. Sebab tu kena cek mulut ni. Jadi mulut jenis banyak Allah janganlah mulut jenis puaka. Itu panggil mulut puaka. Jangan ambil nyanyo tekanan perasaan tok laki
Sama ada cepat tua tu dah. Mati awal ataupun jadi gila. Tu ya jawapan dia. Duduk dengan dia. Berat pada kena torture di Israel lagi. Kelik tu supaya kena torture di Israel lagi. Berat pada baik di Israel tu. Penjaga Israel lebih molek lagi pada rumah. Kita tubik pada rumahnya marah pula. Tubik agak pada dia pula. Allah. Duk dalam rumah supaya neraka, mulut supaya puaka. Duk luar rumah rasa tenang. Nak kelik mikir selalu, sedih lalu. Apa tu nak kelik tak tahu, sedih nak kelik. Tanya tubik pada rumah senyum. Lagu tu. Kedua, ni perangai hak perempuan hak tak juru, ahli neraka. Perempuan hak muslimat tak sedek serahlah. Ni cerita perempuan ahli neraka. Ni kata Allah kena semacam kat ambo. Gini kau demo. Kalau gini demo kena beki. Kalau demo bukan lagu ni ambo tak kata dia, kita tak sebut. Kita sebut tegur hak perempuan-perempuan hak tak juru saja. Kedua, perempuan yang memberati suaminya apa yang ia tiada mampu. Mitok paruk-paruk. Masa mula-mula nikah mitok paruk dah, tetapi munggo hak jatuh kan nak kau tino, terpaksa dah. Berapa tu mas kahwin tu? Tak tahu juga tu, kita tak tahu, tapi kakak dia dululah 30,000 tu. Ya tak royak lagi kau dia. Kakak ambo dulu tahu 30,000. Lepas tu sepupu dia hari tu tahu dia mau mari mitok Mustang seputih. Allah, kita dengar. Ya tak sebut lagi kok kita menalih dak-dak dah kita sodoh Mustang dah tak program mau rima Mustang ni. Ambo naik basikal ya, bah Mustang selok lagu mana. Lepas tu berapa ni tak tahulah, ikut-ikutlah, bui ikut qadar dia lah. Dah segan hak tu 30. Lah 25,000 mampu kaki dah. Hak teno kaki panjang pendek ya. Kaki panjang pendek tak betul pun gigi sengih ada sebelum ada. Baca siratal labi pun Quran tak boleh baca qiraat. Nak gola awak nasi dagang pun tak reti pun. Reti duk suka main TikTok. Comel tu ya. Tak ada apalah. Comel tu pun muka yang putih tangan gelak juga. Hak tu lemah juga. Mitok 30,000. Tak seronok nikah. 30,000. Mula-mula muka demo kena dah hak jatuh. Hari tamu tahu tangan saya apa rasa serebel Kengeh yang rasa. Bakpo tangan ambo sekumi. Kena pakai benda berat-berat sikit ni. Sudah. Nalih dak. Kita tengok malam dalam kedai mah depan tu Shopee tutup pak dakak. Daun ketung. Daun ganja. Dah ni kan nama macam-macam istilah dia. Tak tahulah apa nama rima lah kata. Adalah depan tu. Sama nak gelar tangan ya bang. Pergi tengok. 35,000 tu pak dakak ada besar ni tebal ni. Selok pula kawan tu. Hak ni mitok hak melampau. Jangan mitok ngatuk laki, ajar bersyukur. Kerana kita nak tok laki kau kita nak harta dia. Royak jelas kalau kita nak harta dia nak harta. Sebab tu pilih kita orang jantan tengok perempuan lagu mana. Perempuan tu nak duduk dengan kita, nak bahagia dengan kita, nak suruh kita jaga dia, ya saya sanggup. Tapi kalau nak harta saya tak ada. Orang ni tak saya kita, orang ni gila ke harta. Ada orang ni gila tak gila ke harta. Tak jumpa suami tak apa, hak penting atas harta kat hangpa. Ada ke? Setahun sekali jumpa dengan tok lelaki. Tak apa ke? Tak apa. Setahun sekali kau jumpa dengan tok lelaki. Dia sibuk. Dia kerja di planet Pluto. Maka nak kelik tu sekali terik tu pergi kelik tu setahun juga nak kau ada 3 tahun baru sampai rumah. Allahu akbar jalan. Naik. Kadang-kadang katih, kadang-kadang berhenti RNR apa semua. Nak turun. Wak kelik lah 500 juta kau sekali. Ada manusia hidup dengan harta saja. Suka apa? Pas nikah gapo dia, pedah gapo dia, betul-betul nak harta. Ketiga jenis perempuan lagu mana? Ahli neraka ni. Perempuan yang tiada menutup dirinya daripada laki-laki. Tak usah tutup daripada laki-laki. Antara cara tutup diri daripada laki-laki, duduk dalam rumah. Dan ia keluar daripada rumahnya dalam keadaan memakai perhiasan kemegahan. Pakai hok comel-comel luar rumah saja. Dalam rumah bukan baju ia pakai, kain lak kaki. Biasa tengok kain lak kaki tu. Tak gamuk nak tengok. Allah gamuk dia mau pakai ngap baunya ngap betik sawo. Hok comel-comel. Wak gi makan gula. Wak gi jumpa dengan saing dia. Wak gi jumpa dengan macam-macam apa nama rima.
Dengar kita la ilaha illallah. Ngarambut serabainya, ngabedok sejuk tepek-tepek, tepek-tepek atas dari tengok sopo hatu doh. Nah, duduk lagu tu dengan suami. Nerakalah demo. Nikah gapo dengan ambo kalau semua keindahan demo perlihatkan kepada orang lain. Patut segala keindahan demo, manja demo suruh pada ambo. Ambo ke suami demo, kena suruh jiwa dan raga perasaan kepada ambo. Ni gi suruh kepada rakyat pejabat, gi suruh kepada boh. Boh tu umur 70 nak mati lolo. Boh telefon, mari pejabat. Pukul 3 malam lagi. Tok laki kalau panggil, awak klik, nanti tunggu kita ada kerja gini. Gila sungguh. Nikah apa dengan ambo? Wajib taat ke ambo, tak taat ke boh, tak dosa pun, tak masuk dengan aku. Tapi kalau tak taat kepada suami, masuk dengan aku. Biar faham kat kita ni bini orang. Jangan buat supaya kita bukan bini orang. Kalau nak nikah dengan boh, nak nikah dengan boh. Gocoh dengan boh sekali. Gerai aku ke boh. Kalau kita sebut, kita panggil, tak dengar kata. Kalau boh panggil, jangan. Nyanyo tadi. Dayuh. Orang ni. Kalau bini kerja luar ke Allah, tak tahulah. Sebab tu Islam tidak menggalakkan, bahkan mengharapkan keluar, perempuan keluar daripada rumah. Gitu lah. Kita tugas suami ke cari makan, cari gapo. Dia tak cukup baju, kita pergi cari baju week dia. Dia tak cukup tempat tinggal, kita pergi cari. Biar dia duduk rumah lah. Duduk cara ke rumah. Tu yang kerja dia. Ni terbalik pula. Dia tu cari makan kita. Ni benih juga. Keempatnya perempuan yang tiada cita-cita baginya selain hendak makan, minum, tidur. Ni berat sungguh kakak ni. Orang kobah tak tahu ni. Kerja dia nak nikah tapi dia nak makan. Allahu Akbar. Kerja tak siwak kerja langsung. Nak makan. Mulut tu munyak semacam. Tak anjing, berhenti semaya ya sebab takut patah. Tu pun ada juga lagi. Lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak. Sopo lembu. Makan. Minum. Air dah ada semacam duduk sebelah. Beruk minum. Kerja makan, minum, tidur. Dan nyo tidur nyo boluk dengan kain selimut. Tak ada apa. Tak ada pedah langsung. Bersih rumah pun tak cara, lipat baju pun tak cara. Allahu Rabbi. Suami tengok supaya dengan aku rumah. Tengok manusia ada tapi makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Allahu Rabbi. Isteri lagu manalah lagu ni. Pakai apa dia? Neraka. Ahli neraka. Suami ni gila kalau duduk dengan tok bini lagu ni. Dan tiada baginya kegemaran pada mengerjakan semaya. Semaya malah. Semaya fardu malah pun tak tinggal pun semaya fardu. Dan tiada kegemaran pada berbuat taat bagi Tuhan. Hek seminggu dah berhenti dah. Tak rayak kata lelaki. Dia mau mari lagi. Mari kata lagi. Cekak suami nak cek. Tak erti juga. Lepas tu lagu mana? 10 hari. 3 hari dah tak semaya, tak puasa, tak apa dah. Hek paciro. Kadang-kadang sebulan hek. Allah. Tak lelaki pun tak erti nak kata ke mana hek. Weh sebulan dia mau hek. Tak ada nak kata ke mana. Yang ketipu tu bini. Tak sih taat kepada Allah dan Rasulnya dan tiada kegemaran pada berbuat ketaatan bagi suami. Tak sih taat kepada suami. Orang lain ni kata taat kepada suami ni bodoh. Ada orang Jamil ni dok mikir. Jangan bodoh sangat kat kita. Taat kepada suami. Ni kalau dengar mulut tino mana ambil lado genyeh muka dia. Ustazah kau gapo dia ambil lado genyeh muka dia. Kok Nabi Muhammad suruh taat, tak sewi taat pula. Siap kata bodoh pula. Bodoh demo. Kita kena berani lawan gak mulut ada ke. Awak ke doktor. Dia kerja tu ke rumah. Cakap awak nak taat ke dia. Sudah kita hok jenis kaya sikit gaji 30,000. Kita gaji 30,000 nak taat suami gaji 18 rial sehari. Nya suka dia ya. Tu ujian tu. Sebab itulah taat ni bahaya. Kita orang Tino ni kena dengar nasihat hok menyebabkan kita taat kepada suami. Mohon tolong. Berikan panduan cara untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar.
Selepas berada di dalam ajaran sesat belah-belah tahun seperti cara bertobat dan apakah kitab yang sesuai untuk perbacaan. Ya kita apabila masuk ajaran sesat kau gapo dia kita kena baiki ke gapo dia hak sesat kita tu. Baiki yang betul dengan ahli sunnah wal jamaah, belajar akidah yang betul, belajar buat ibadat dengan betul. Bertobat dengan Tuhan, berhenti daripada ajaran tu. Bereslah. Apa kau orang perempuan buat? Sudah. Eyelash extension. Gapo dia memanjangkan bulu mata guna rambut dari berbagai sumber. Tanah bulu mata. Tanah bulu mata biar jadi lebat lagu tu. Ya jangan lebat sangat nak buat nyapu siapa. Kau gapo dia? Tu hewak molek dah mata-mata ni kalau berat lah jadi mata utuh. Pasal tengok mata utuh kau nak. Nak buka apa payah nak. Allah, sekilo buka putih mata. Jadi buat sekodah. Apa hukum tanah dia? Gini, tanah dia. Kalulah bulu mata kita tu sangat tak menarik ataupun memalukan bulu mata kita macam tak ada sangat kau ataupun orang perasan tak comel ataupun tak boleh. Maka kita buat rawatan rawatan untuk membaiki ni bulu mata kita. Kita tanah kau guna hok molek tak apa. Tapi kalau hok molek dah nak tambah lagi nak suruh napok arak kau gapo dia nak apa arak maklum kau tak payah. Hukum dia haram mengubah kejadian asal tubuh kita. Seolah-olah tidak reda dengan pemberian Tuhan. Tapi kalau hok kita cacak kau gapo nak tanah tu tak apalah sebab atas nama rawatan. Tapi kalau hok molek dah tak payahlah haram hukum dia nah. Minta ijazah ya taring wa ahlaha bagaimana cara beramal dan apalah kelebihan dia. Baca ya tarim wa ahlaha 100 kali sehari. Ya tarim wa ahlaha. Ya tarim maknanya kota Tarim. Ahlaha dan ahli penduduk kota Tarim. Maknanya kita tawasul dengan wali-wali yang berada di Tarim dan bandar Tarim itu sendiri. Berkat tanah dia, berkat tempat dia tu kita tawasul dengan dia untuk hajat-hajat lah. Ya tarim wa ahlaha. Adakah dikira berdosa jika kita tidak beramal dengan ilmu yang diperolehi? Ya, jika kita tidak ada keinginan langsung nak beramal. Seolah-olah kita tahu benda tu tapi tak usah beramal langsung lah. Bukan kata kita nak beramal. Kalau ada masa saya nak beramal, tapi buat masa ni tak ada kalau lagu mana tu tak apa. Biar ada keinginan dulu. Bukan kata tahu tapi tak usah beramal langsung. Seolah-olah macam tak usah nak kelebihan tu. Sebab tu kita kena beramal walau sekali dalam hidup kita. Kita mengaji gapo-gapo pun kelebihan bab zikir bab gapo kita buat sekali saja dalam semua hidup supaya terlepas daripada tuntutan orang yang tidak beramal dengan ilmu. Boleh kodok kita bantu kutip dana untuk pondok tetapi pihak pondok tidak tahu boleh. Tetapi pitih tu jangan siapa pitih pun tidak diketahui oleh pihak pondok. Tu berat tu. Pitih kena ataslah. Kita nak buat kebaikan ni tak syarat orang tahu. Nak bantu pondok kau apa dia. Tetapi duit tu jangan buat pondok pun tak tahu juga. Saya tolong pun tak tahu, duit pun dia pun tak tahu juga. Lepas tu duk mana duit? Dengan saya lah. Tak boleh lagu tu. Tu bukan bantu lagu tu. Tu lipat panggil Adakah kalau kita kena melaporkan kerja yang kita buat di media sosial dengan niat untuk menunjukkan hasil kerja kemajuan dikira riak? Tak lah. Bapaknya kita misalnya ada buat laporan kerja misalnya datang melalui terpaksa kena tunjuk hasil kita. Biasalah, hal tu pembelajaran, maka bukan riak. Tidak jadi riak. Benda kena bentar di hadapan orang ramai, tak jadi riak. Orang ambil PhD pun kena kecek depan orang ramai. Ambo mengajar kena kecek depan orang ramai. Kecek semata-mata kecek depan orang ramai jadi riak kau dok. Hal tu bak hati kita lah. Kalau kita riak, kalau tak riak lah. Tak menunjukkan orang tu kecek seorang tu jadi ikhlas, tak juga. Kalau kita semaya seorang, pun tak semestinya ikhlas. Semaya depan orang, tak semestinya. Jadi depan orang dengan belakang orang ni sama sahaja. Video pengajian kita secara offline ni semua 2 jam. Adakah kira beradak kalau saya dengar sejam pagi, lepas tu sejam malam? Tak apa asal dengar ya. Dia kata kau kena dengar semua sekaligus kau ataupun tak beradab, maknanya kita dengar separuh dulu, lepas kita sibuk ada kerja malam pula kita dengar separuh. Tidak ada adab dah, tak apa, tak ada masalah apa.
Adakah berdosa jika anak tidak bagi duit kepada ibu bapa? Dia tak syarat bagi duit. Kalau kita tak ada duit, nak bagi duit lagu mana? Yang penting kita buat baik kepada ibu bapa kita. Kadang-kadang kita bagi duit dah, tapi tak buat baik kepada ibu bapa kita. Tak pernah tanya khabar dia. Kita atas pitih 500 bulan, 500 bulan. Dia tu mati, kau kena covid, tak tanya khabar, tak gapo dia tanya, "Hey, kau mek nak pergi derak kau?" Dak duit pitih saja. Pitih tak menunjukkan kebaikan juga. Hak Tuhan suruh buat baik. Mu rasa baik benda ni, kalau mu rasa mu ayahmu suka dak kalau buat lagu ni. Sekalipun kita hanya bawa dia di atas basikal, gatih dia orang kampung naik basikal. Oh, mek kita minat nak naik basikal. Tak apa dah jadi baik. Daripada duduk atas 1000 sebulan, tapi tak tanya khabar, tu tak dipanggil buat baik. Nah. Asal saja buat baik, tak semestinya atas duit. Apakah maksud istiqamah, ustaz? Adakah maksud istiqamah ni kena buat tiap-tiap hari ataupun lagu mana? Misalnya 3 minggu sekali ke? Ya, istiqamah atas kita lah. Ada istiqamah sebulan sekali, ada istiqamah setahun sekali. Ada istiqamah setahun sekali macam rebel misalnya. Saya alhamdulillah 10 tahun dah saya istiqamah. Apa? Setahun sekali rebel. Nak buat tiap-tiap hari rebel boleh? Tak boleh lah, ibadat tu setahun sekali, jangan buat terbiak kata. Nak buat rebel tiap-tiap hari mana boleh? Ia ada masa dia. Maka ada ibadat boleh buat minggu, ada bulanan, ikutlah terpulang kepada kita. Kalau kita tak istiqamah pun amalan tu dapat pahala. Jangan bimbang, jangan duk kejar istiqamah, kejar Tuhan. Jangan duduk penting kau istiqamah sangat, penting Tuhan dalam hati kita tu. Kalau kita duk istiqamah baca wirid tapi hati Tuhan tak ada, kita duduk dengan wirid kita. Kita duduk dengan rebel kita. Kita duduk dengan sedekah kita. Tuhan tak ada pada masa tu. Saya dengan sedekah saya. Sungguh dia buat sedekah, buat istiqamah. Tuhan tak ada masa ni, tak ada beri pedah. Kena Tuhan ada ketika kita buat ibadat tu terasa tu. Nak tu. Adakah dipanggil tidak beradab kalau kita letak telefon di atas kitab? Boleh ke tak? Gini. Hak moleknya jangan letak. Benda yang sama tarah macam kitab peng, boleh letak lah. Sebab dia alat-alat belajar belakang. Peng pun setengah orang tak benar letak di atas kitab kerana kitab lebih mulia daripada peng. Maka kalau kita letak benda hak tak comel lah atas kepala. Supaya kita ambil selipar tak atas kepala. Lagu mana perasaan? Betul duk lagu tu. Selipar ni orang letak kaki tiba-tiba letak atas kepala. Jadi tak comel lagu tu. Peng bukan martabat dia tinggi pada kitab. Kita letak lebih tinggi daripada kitab. Tak betul lalu. Kasut harga 800, orang pakai kaki. Piyo harga 2,500 kena letak atas kepala. Tak ada orang buku. 2,500 bubuh kaki, kasut muka 800, pakai atas kepala. Sudah tak ada apalah. Toleh je kena letak kaki. Maka sekalipun benda itu harga mahal, handset tu harga 4,000, kitab harga 2,500, tak boleh. Tu cara dia adab susunan dia. Dosa kodok adab dipanggil. Adab ni apa dia? Mengurangkan berkat dalam pengajian kita. Kalau kita jaga adab, semakin berkat ilmu yang kita boleh. Apa kelebihan berkat dalam ilmu? Kita boleh beramal jadi. Ilmu yang kita belajar jadi mudah untuk kita amalkan. Apa hukum pakai kontak lens tapi tak ada power? Kontak lens tak ada power, pakai untuk buat apa? Nak suruh tukar mata rima. Nak suruh nampak mata hijau, mata biru. Dia tengok orang putih ke mata biru, dia pun tekan mata biru. Lepas tu mata hijau sebelah mata kucing, mata bewok sebelah mata macam-macam kalau ni. Ada mata, tahu macam-macam. Apa hukum dia? Kalau benda itu tujuan dia nak menipu pandangan manusia. Yakni nak menarik perhatian, nampak comel kau dia nampak. Oh, Masya Allah. Nampak ya dia duduk di Gua Musanya. Mata hijau lah dia. Kali kacuk ke Afghanistan kau apa dia nah. Nyoti pusat dosa lagu ni. Monggo kalau dia kelabu mata, dia pakai kontak lens ada power ganti cubi mata nah. Kontak lens pun ulama khilaf takut ada unsur penipuan. Padahal kawan tu cabut kontak lens tak nampak apa dah. Jadi orang kita nampak macam dia tak pakai cermin mata. Nekoh-nekoh apa, tak nampak apa. Duk main.
Tak nampak apa-apa, buta dah rupanya. Dekat-dekat dengan anak buta. Ada unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan lagu tu tak boleh hukum dia haram. Tapi kalau tak ada saja-sajalah nak pakai kontak lens saja-saja tak tahulah. Tu tak ada masalah lah. Betul kau kalau mandi basuh satu badan kita niat mandi sunat taubat. Kalau mandi tak basuh rambut tu kita niat mandi sunat. Tak tahulah apa dia maksud dia ni. Kalau mandi basuh satu badan ni kita niat mandi taubat, dan kita mandi tak basuh rambut ni kita niat mandi sunat. Pelik. Mandi ni kena rata ke air ke seluruh tubuh. Sama ada dia tu sunat ataupun fardu, itulah kaifiat dia. Kalau tak sampai seluruh tubuh, separuh tubuh saja, maka tak dipanggil mandi. Dapat fadilat? Tak dapatlah fadilat. Mandi sunat Jumaat, mandi hari raya, you kena perata tubuh supaya mandi wajib juga. Ustaz mahu ijazah untuk sampai ke Tarim dengan cepat. Beli tiket, naik segera, perih laju, insya-Allah cepat dapat. Ijazah apa dia tahu? Sebut ya Tarim wa ahlaha lah. Panggil Tarim supaya Tarim panggil kita. Gitulah lah. Lagu mana tahu ijazah? Orang tua dulu baca Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim. Amal tak sampai setahun. Orang tua dulu nak pergi ke Mekah biasa. Amalan ni untuk orang pergi ke Mekah dulu. Kalau cita-cita nak pergi ke Mekah, ya Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim. Dengan niat nak pergi ke Mekah. InsyaAllah tahun tu juga dia akan pergi ke Mekah. Biasa amalan ni. Maka kalau kita nak pergi ke Tarim, baca Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim. Dengan niat nak pergi ke Tarim. InsyaAllah lah. Apa beza saka dengan khodar? Ramai perawat menggunakan khodar. Apa hukumnya? Apa beza saka dengan khodar? Saka ini adalah hatu yang diwarisi oleh ayah ataupun tok kepada cucu ataupun anak. Ada setengah perawat kata saka ni tidak wujud. Apabila seorang tu buat perjanjian dengan mana-mana hatu, dia dengan saja. Apabila dia mati, hatu tu tak ada. Lepas tu mari kena anak cucu dia tu, hatu lain 20. Jangan bukan hatu saka dia, hatu perjanjian dia tu tak ada dah. Ada kata lagu tu. Saka akan terputus dengan matinya tuan dia automatik. Ada kata tak, saka ni ada. Jadi perawat-perawat ni khilaf jugalah. Ada kata ada kata tak ada. Pertamanya kita nak kata saka, pertama kita tak kenal tok dia. Automatik apabila kita kata awak ada saka, kita tuduh tok dia ada main hatu jin. Kita tak kenal pun. Maka jangan cepat menuduh saka. Kerana jadi menyebabkan tuduh orang-orang tua kita. Khodar ni apa dia? Pendamping lah. Pendamping kepada diri kita. Sama ada jin ke, malaikat ke, muakkar ke, rohani ke, macam-macam lah. Ramai perawat menggunakan khodar. Dia mau tahu mana? Ramai perawat menggunakan khodar. Jangan ayat ni tak berapa comel ni. Ayat kata, saya tidak tahu perawat menggunakan khodar. Tak apa, saya tidak tahu tak apa. Jangan kata ramai perawat, tahu mana? Betul ke tak perawat menggunakan khodar? Dan apa hukumnya? Khodar ni kalau khodar hak benda haram, hukum dia tak boleh lah. Pakai jin, pakai nak sembah dia, hukum dia haram. Kadang-kadang boleh membawa kepada kufur. Ayat Quran pernah tegur seorang lelaki yang meminta perlindungan daripada jin lelaki, maka bertambahlah kesesatan kedua-duanya. Bukan jadi syirik, tetapi kita bimbang jin tu akan menyesatkan lelaki itu. Jadi haram hukum dia. Sah kalau kita solat dalam keadaan gelap. Sah tak ada masalah apa. Yang penting cukup syarat. Jangan maya dalam gelap, seluar pun tak pakai, baju pun tak pakai, ngadak ke arah matahari naik. Tu memang tak sah lah. Tapi kalau cukup syarat, tak syarat dia. Cuma afdalnya semaya dalam cerah. Kerana nak tengok tempat sujud. Afdalnya lagu tu. Serba Abi Omar berapa hasta? Kenapa saya tengok besar semacam? Dan banyak lilitan daripada ustaz. Serba Abi Omar ni kita tak tahulah. Tetapi setahu hamba 13 hasta dia. Dia pakai 13 hasta. Serba dia pesan kepada murid dia. Kalau orang mula-mula belajar, serba ni pakai kecil saja 3 lilit teh. So 2 3. Ni 3 lilit. Ni bagi orang yang mula-mula belajar agama pakai serba 3 lilit. Apabila jadi ustaz boleh 7 lilit teh.
2, 3, 7. Apabila jadi Grand Master of Power Rangers, jadi terlalu bisa atas muka dunia, jangan lebih daripada 9 liter, 10 liter, 9. Kita kira biasa dia 9. Habis Omar ni 9 liter dia. Mungkinlah besar kain dia kau jadi nampak besar. Tu dia lah. Tidak menjadi pandu khah bagi bab serba lagu tu. Guru dia, Habib Abdullah bin Syihab, 22 liter. Adakah serba besar tu tak menunjuk ke ikhlas? Tak. Serba kecil tu ikhlas tak? Serba kecil dan serba besar tak menunjuk ke ikhlas. Bahkan orang dulu sengeling pakai serba besar nak menunjuk ke nak beramalnya dengan serba. Kau besar pahala. Nak suruh pahala besar. Bahkan Maulana dulu kalau mengaji 1 liter 1 kitab. Kalau ngaji 100 putih kitab, tengok liter dia. 100 lilit. Apabila 100 lilit, serba jadi besar. Yang kecil kain dia. Sehingga ke suhu dalam ibarat-ibarat, kalau Maulana, kalau dia semaya subuh di mihrab ni, apabila dia jenera, semaya ngatuk sangat jenera, tak setuh bahu dia. Serba besar mana tahu. Kalau dia jenera tu kip gini ni serba dulu. Besar setara mana tak tahu. Kita bukan pakai serba, pakai kapet. Tanya soalan tak boleh jawab. Ni masalah sekali ni. Gitulah tu hasta dia. Dalam kitab sebut bab serba ni Ibnu Hajar sebut 7 hasta. Imam Nawawi kata Rasulullah ada 2 serba pendek ni hasta, serba panjang 12 hasta. Katanya Imam At-Tabari tak silaan Rasulullah serba dia 18 hasta. Tu ukuran sunat bagi serba. 7 paling sikit-sikit 7, 12, 18. Pas kita pakai serba kecil ni, tak tahu. Tak ada dalam hasta kita. Saya nak tanya, boleh tak Datuk sebelah ibu saya menjadi wali pernikahan si perempuan? Oh, tak boleh ni. Kita pening ni, bab gini. Boleh tak Datuk sebelah ibu saya menjadi wali pernikahan si perempuan setelah si bapa tidak mahu menjadi walinya dan datuk sebelah bapa telah meninggal. Oh, minta maaf, pening dah ni hamba ni. Gapo dia ni? Tak tahu nak main sebelah lagu ni. Tak boleh makan. Ya sebelah ni ikan, yang boleh makan ikan sebelah tu. Dia panggil ikan Nabi Musa. Tak faham ni ibarat dia, kita tak faham, kita tak boleh jawab dah. Bolehkah saya sekeluarga solat berjemaah tapi tak mengikut susunan saf yang betul disebabkan rumah terlalu kecil? Boleh, tak ada masalah apa. Susunan saf ini jika tempat itu luas, maka boleh susunan saf. Tapi kalau tempat kecil, hak ni jadi tindai, hak ni jadi 2, jadi 3, hak ni tak apa, tak ada masalah. Dan dapat pahala saf, ya dapat pahala saf kerana kawasan tak mengizinkan. Asalnya benda makruh itu kalau buat dengan hajah ataupun ada uzur dia, maka ternafi makruh dia. Pandangan ustaz tentang darurat, kita dalam darurat kau ni. Dalam darurat dia merasa. Kita dah ni payah supaya jamin Jepun. Mana? Rasa boleh kita dekat kata lagi lah, tidak darurat lah mana lagi dah. Tidak darurat lah mana lagi lah, maksud gitulah. Salah tu guru nak tanya apa Allah Taala baik sangat Masih cara kok kita walaupun kita tak dengar kata la haula wala quwata illa billah. Moleklah. Dia nak dak Tuhan hok tak molek. Tuhan hok molek kita dah, Tuhan hok baik hok cara kita lah kita naknya. Apapun kata gitunya, moleklah patutnya. Terima kasihlah Tuhan. Kerana kita jahat setara mana Tuhan duk makan lagi, duk minum lagi, duk harta, duk tak buat kita seteruk, tak buat jadi kita jadi gila. Alhamdulillah lah, tak suruh tanyalah. Apa Tuhan mu baik hati sangat apa? Ya Tuhan tak ada hati. Tuhan antara sifat dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Al-Afu, pemaaf, pengampun, penyayang. Allah. Sebut tu pun kita rasa lega dah. Apa hukum kita sentiasa mengelak daripada jadi imam? Kerana kita tak tahu ada yang lebih layak daripada kita untuk imam solat. Tak apa mengelak jadi tu imam, tak apa. Jangan kita tu imam dah, mengelak juga jadi imam. Gaji ambil tapi elok semacam.
Tok Bila semacam Tok Imam. Gaji Tok Imam ambil, jangan ngelok lagu tu, hang tu tanggungjawab pula. Tetapi kalau kita bukan tugas Tok Imam pun, kita ngelok Tok Imam, tak apa, tak ada masalah apa. Nah. Kalau kita dengar live habis tapi kita tak faham bahasa Arab, apa yang perlu kita buat? Sudah, nak ke mana lah. Cari hak terjemah lah, biar dengar faham moleknya. Nah. Tapi kita tengok tak apa dah. Orang baik ni kita tengok tak apa dah. Minta ya Allah ya Tuhanku. Nah. Beri kebaikan, beri manfaat daripada aku dengar. Yo kecek kau biar aku tak faham pun. Kadang-kadang bahasa tak perlu benda yang kita faham. Ada orang kecek dengan kita bahasa Kelantan supaya tolong, fasih, tapi kita tak dengar pun. Kita tak hargai pun perkataan itu. Kadang-kadang bahasa tak faham. Oh, tapi kita sangat hargai. Tu nyanyi lagu Nustai, seko-seko duk nyanyi. Boli coria, bori ganggaga. Nah, macam-macam. Ingat gapo dia yang kecek, tak tahu dia jual gajah putih pun tak tahu. Tapi kita dok mengapa sangat suka dengan perkataan yang kita tidak faham. Maka faham dengan tidak faham sebenarnya ada orang tu yang tak penting. Perkataan yang penting tak tahu kita minta ya Allah itu aku ada manfaat kita dengar suara dia ke gapo dah. Berapa banyak suara yang tidak difahami, dirasa enak di telinga kita. Berapa banyak bahasa yang kita fahami rasa tidak menarik di telinga kita. Nah. Kalau orang ada minat kat tengok. Dengar gitu pun tak apa dah. Supaya kita tengoklah. Orang dengar bayar. Bayar tabligh kan. Maulana Gonggohi, Maulana Goni dengar. Amir Sab dia apa dia kecek. Tak faham apa pun dia ada hingga gitu. Ho, jangan. Tak tahu dia masuk zuk dia, hak penting zuk dia. Apa pandangnya Ustaz Al-Quran dijadikan bagi hantaran? Terima kasih. Boleh, tak ada masalah apa. Cuma hantaran ini ada bentuk penghinaan ke tak? Kita wi Al-Quran kepada orang sebagai hadiah. Hina tak lagu ni? Lalu ni kena tanya. Perbuatan lagu tu hina tak? Kalau perbuatan tu hina tak boleh. Jangan buat benda-benda yang nampak macam hina Al-Quran. Tapi kalau kita buku comel apa semua beri hadiah kepada isteri kita, nampak tak hina. Mana boleh? Tak ada hukum ni harus, tak ada masalah apa. Masa kedatangan Dajjal, adakah Al-Quran ada lagi? Bila Al-Quran diangkat ke langit, ke arah mana hamba tahu? Nombor tanya hamba pula. Manalah hamba tahu, cuma Al-Quran ada riwayat kata apabila akhir zaman tu akan angkat Al-Quran daripada mushaf. Ada kata maksud angkat Al-Quran daripada mushaf, yakni amalan-amalan dari Al-Quran tak ada langsung. Tulisan saja ada mata-mata. Maka orang yang menghayati Al-Quran tidak wujud dah atas masa itu muka dunia, hanya ada tulisan tersimpan dalam Al-Quran mushaf-mushaf saja, maka tak memberi kesan apa-apa. Yang memberi kesannya adalah orang yang mengamalkan Al-Quran itu. Hak tu tak ada pada akhir zaman. Ada kata tak Al-Quran akan jadi kosong. Lepas tu adalah cerita. Saya buka Quran, Allah Quran ni kosong. Wah, jerit. Macam-macam lah ni kan mimpi. Nampak pengalaman pelik. Jadi lagu tu jadi pula. Kalau kita kata Al-Quran ni kosong, tengok lepas ni ada cetak Quran kosong lepas ni. Wak berlakon sedih habis orang. Sebutir kapung ketah. Saya hamba minta tolong tanya. Dia maya Isa awal. Dia nak bangun subuh. Tapi dia ambil keputusan untuk tidur. Dan bangun seawal 5 pagi. Lepas tu maya Isa buat solat sunat. Kok lain. Boleh kok amal gini Ustaz? Oh. Gini. Maya Isa ya pelewak nak maya sekali dengan subuh dia kata. Dia kata kalau hamba semaya Isa, hamba tidur lepas subuh. Jadi kalau maya Isa, hamba akan bangun untuk maya Isa, lepas tu hamba maya subuh. Oh, pelik sungguh. Nampak dia tak takut tinggal subuh, dia takut tinggal Isa ya. Pelik sungguh. Oh, pelik takut lepas maya Isa. Sebab tu dia pelewak maya Isa tu jadi dia boleh bangun. Buatlah guana-guana yang penting asal kita semaya dalam waktu dia. Isa dalam waktu dia sekalipun lewat tidak afdal lah. Afdalnya jangan lewat. Kalau air campur dengan sesuatu benda, lepas tu hanya bau je berubah. Boleh kau ambil wuduk? Tak boleh. Air campur dengan minyak mata kau gapo dia, menyebabkan air tu jadi wangi kau gapo dia, maka air tu berubah. Ya berubah ni salah satu, bau, rasa ataupun warna. Berubah salah satu ataupun berubah tiga-tiga maka tak boleh. Tak boleh buat ambil semaya. Air itu bukan lagi air mutlak. Bila tiba masa akhir zaman. Cerita akhir zaman saja ni.
Dan masih ada ibu bapa. Adakah kita perlu berperai dan cukup meneruskan perkhidmat ibu bapa? Oh, mana so? Nak perai kau ibu bapa? Oh, sopo benda tu berlaku dah lah ni. Sopo dah mau nak perai dah, nak tinggal mak apa dah. Tak usah duk fikirlah. Ihtimal kata mati berlaku, kita pun mati dah. Oh, ya gitu. Nah, tak payah ihtimal benda-benda hok. Jangan mengihtimal, jangan kita khoya-khoya, angin-angin benda hok jangan buat masalah. Kalau berlaku persimbungan, kalau berlaku krisis, kalau jangan. Kita ihtimal kata kita mati dalam Islam, hamba mengaji lepas fardu ain. Hak tu dulu mikir. Tak usah duk mikir pak jauh-jauh lah. Katanya the Joker, tahu Joker? Joker cerita jahat tu dah. Dia kata overthinking ni panggil. Mikir lebih-lebih akan membunuh kill your happiness. Akan membunuh kebahagiaanmu kata. Mun dosa nak bahagia, mu tak usah duk mikir lebih-lebih sangat kata. Jangan duk mikir lebih, ia akan memusnahkan kehidupan kebahagiaanmu. Mikirlah ni kita lepas dah fardu ain, kita ada ibu bapa khidmatlah. Tak usah duk fikirlah lepas ni dah ajar mari, tak usah duk mikirlah tu tak apa rezeki kalau jumpa tak jumpa. Saya nak tanya bagaimana dengan orang yang solat berambut panjang. Bila nak sujud rambut menghalai dahi kena tempat sujud. Jadi sebelum sampai tempat sujud saya selok rambut supaya dahi saya kena tempat sujud. Adakah benda ini dikira pergerakan? Dan bagaimana bila setiap hendak sujud kita kena selok rambut gitu. Beruk lagu ni. Gini. Sikit ya deh. Kira sikit ya. Dimaafkan lagi. Jangan nak kau ni 15 kali buat kau ni. Tu batal lah semaya dia. Sebab tu kena pakai piyuh. Pakai piyuh mudah. Apa hukum tak sebui susu ibu kau anak? Saja-saja. Tak sebui. Janganlah hukum dia wajib kena wi susu. Susu pertama tu milik anak. Susu yang pertama milik anak. Mula-mula lahir kena wi nyusu dulu. Hak tu milik anak. Kita tak sebui pun lepas pada ni. Lepas wi nyusu mula-mula, hak kedua, ketiga tu milik ibu. Maknanya kalau nak nyusu, boleh kita minta ngupah. Amo malah nyusu. Anak kita. Bapa, anak abang ni. Patutlah ke mana? Nak upah. Hak pertama tak boleh upah sebab dia milik anak. Hak mula-mula sekali tu. Anak kena susu ibu juga. Hak kedua, barulah boleh minta bayaran. Hak pertama tak boleh minta bayaran sebab dia milik anak. Jadi hak kepas kedua pada malah nyusu ibu lagu tu nama dianjurkan supaya suami tu nikah hak nombor lain pula wi susu hak lain. Nampak dah anak kita demo tak sewi susu, nampak telajak dah demo ni. Jadi hangpa cari ibu lain lah. Gitu mudah. Kecek mudah Lepas tu tiba-tiba menyusu habis semua orang. Nampak? Semangat naik syekh Rabbana. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.